الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung balik pengajian kita pada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bih. Mudah-mudahan Allah beri kita manfaat dengan keilmuan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal ni wa bi'ulumihi, dan dengan ilmu-ilmunya fid darain, di dua kehidupan kita, iaitu kehidupan dunia dan seterusnya kehidupan akhirat. Alhamdulillah, InsyaAllah setelah sekian lama kita tak dapat jumpa dah, jadi baru malam ni lah kita dapat jumpa balik insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah lah tuan-tuan, dapat istiqamah. Bila Allah Ta'ala bagi kita ruang masa ni dapat ngaji tuan-tuan, kita kena ngaji lah. Jadi itulah tanda syukur. Tanda syukur ni kita dapat gunakan nikmat yang Allah beri, kita guna belaka. Bila Allah beri nikmat je, kita guna. Lima khuliqa li ajlih, bagi tujuan kita diciptakan. Jadi orang yang bersyukur ni adalah orang yang diguna nikmat. Dia lepas balik, Allah bagi dia sihat, dia guna nikmat sihat. Maknanya itu orang mensyukuri nikmat sihat. Allah beri lapang. Dulu tak boleh ngaji, boleh ngaji, kita ngaji, guna dulu. Tak boleh mari masjid tu, kita pergi masjid. Dulu pernah tak boleh, payah nak mari. Jadi orang yang diguna nikmat, dia pulang balik. Nikmat yang Allah beri ke dia diguna bagi tujuan dia diciptakan. Orang ni lah orang yang mensyukuri nikmat. Jadi orang yang syukur nikmat ni, amda dia punya dapat. Dia orang mensyukur nikmat, paling minimum Allah kekalkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, aku tambah lagi. Paling minimum Allah kekalkan nikmat. Sihat semua, guna sama nikmat sihat. Sihat semua insya-Allah. Guna sama nikmat lapang sama. Asal lapang je guna untuk benda molek, insya-Allah tak sempit hidup dia. Lapang sama. Ini orang panggil orang mensyukuri nikmat. Nampak? Baik. Kita sampai mana dah? Lama sangat dah, tak tahu tajuk. Bukan tayamum kan? Tayamum. Last kali apa? 25. Bab dia 25.
Ada tajuk tak? Tajuk dia sebab dia ni buku ni dia ada dia punya nombor muka surat beza. Tajuk dia bahasa Melayu dia apa tadi? Menyapu di atas gua. Baca dah tak? Mengatakan wuduk dah. Nah. Baik. Ni dah kalau ingat saya dah. Dia depan lagi. Depan lagi. Ada perkara membatalkan wuduk kita baca dah. Perkara yang haram dengan sebab hadas pun kita baca dah. Haram sebab hadas ni bila tak ada wuduk, dia haram buat. Yang kata tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran. Baik. Apa tuan-tuan, kita pergi depan sikit. Saya ambil tajuk yang penting sikit lah. Tajuk lepas pada ni yang penting sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita baca ya. InsyaAllah. Nah, baca fasa depan sikit pada tu. Daripada perkara yang membatalkan wuduk tu, masuk perkara yang diharamkan sebab hadas. Lepas tu lah perkara yang haram sebab hadas. Depan sikit ya. Perkara yang diharamkan sebab hadas adalah solat dan seumpamanya. Kita baca situ insyaAllah. Perkara yang haram disebabkan hadas. Hadas di sini sama ada hadas besar atau hadas kecil lah. Hadas besar atau hadas kecil. Yang haram sebab hadas adalah pertama sekali solat, wa nahwaha, dan seumpamanya. Ini haram. Siapa tak ada air semayang, haram dia semayang. Dan apa saja yang duduk pada makna semayang. Dia makna wa nahwuh. Wa nahwuh ni benda yang duduk pada makna semayang. Dia duduk pada makna semayang. Sujud sejadah, sujud tilawah. Kita nak sujud tilawah. Sujud tilawah ni macam tak, bukan macam semayang. Macam dia tak ada rokok. Dia ada sujud sujud tilawah luar semayang ni. Baca-baca Quran, jumpa ayat sejadah. Jadi kita pun Allahu Akbar, akad takbir. Syarat sujud sejadah luar semayang, wajib kena akad takbir. Takbir untuk ihram lah, bukan akad tu. Takbir untuk ihram tu wajib beserta dengan niat. Pertama rukun dia takbir untuk ihram. Yang kedua rukun dia adalah niat. Maknanya saja aku sujud tilawah. Yang ketiga rukun dia sujud. Yang keempat rukun dia duduk. Yang kelima rukunnya beri salam. 5 rukun sujud sejadah, sujud tilawah luar semayang. Luar semayang. Dalam semayang ni sujud atas satu pandangan. Ada sampai ayat sejadah. Sampai ayat saja. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah. Rukun dia apa kalau dah semayang? Pandangan pertama dia kata rukun dia sujud je lah. Allahu Akbar, sujud. Selesai sujud bangun. Ada pandangan kedua kata wajib niat. Ini pandangan Ibnu Hajar. Wajib niat. Main dua. Satu niat juga. Sampai yang dekat kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nak sujud. Lepas tu sujud dua.
Ada khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i juga tu khilaf. Jadi alhamdulillah, moga ada pandangan yang kata tak payah niat. Jadi selamatlah kita. Selamatlah pandangan apa? Tak ada niat kau dah sembahyang. Luar sembahyang wajib niat. Tak ada sujud gitu ya. Jadi ini sujud tilawah ni, tuan-tuan, sujud sejadah ni, dia duduk pada makna sembahyang ni, wa nahwiha ni, seumpama sembahyang. Jadi dia ukur sembahyang dah. Pasal tu kena ada wuduk. Sujud sejadah kena ada wuduk. Walaupun nampak macam sujud semata. Sujud syukur kena ada wuduk. Sujud syukur kena ada wuduk, kena tutup aurat. Hak yang segala syarat-syarat sah sembahyang kena ada dia. Yang sujud syukur ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat. Sujud syukur kena. Dah orang main bola sumbat gol sujud syukur. Atau kena? Sumbat gol je sujud syukur. Maknanya kalau dia ambil sebelum masuk padang bola, dia ambil wuduk. Lepas tu dia tahu dah kiblat mana padang bola, dia tahu lah mana kiblat. Yang ketiga, ada orang tutup aurat. Dia tak buka, dia ada dia punya getah dia pakai tutup. Lepas tu padang suci. Padang ni walau tak beralah pun suci. Kalau betul, kalau nak buat betul, itu satu nikmat tu. Sebab sujud syukur ni dia tak semestinya nikmat ukhrawi, tak semestinya nikmat benda-benda. Dia apa saja nikmat, wala nikmat duniawi, tapi nikmat datang faj'ah. Nikmat ngejut, dia bukan nikmat yang dapat alang gaji setiap bulan. Sujud dah, waktu setiap bulan dapat dah. Ni go. Sebab go ni bukan senang, minit-minit akhir, minit 96. Go kemenangan. Jadi sujud lah. Tapi sujud syukur ni kena takbir. Takkan salah duduk ke. Mana kalau di tengah diri tu Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar tak yakat, kau tak boleh nampak. Banyak Allahu Akbar saja aku syukur, sujud syukur kerana Allah. Dia pun sujud sekali. Lepas tu dua, duduk. Tu risalah. Risalah kena buat sekali. Hak wajib sekali. Hak sunat kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Tak ada sujud gitu je. Tak ada wuduk. Dia hukum sujud syukur tak ada wuduk. Haram. Yang kita bahas mazhab Syafi'i haram. Haram tu tak, bukan sembahyang, bukan main-main sujud gitu, tak boleh, pasal dia ibadah. Dia benda ibadah, tuan-tuan. Mana boleh main-main nak sujud, tak mau sujud, sujud-sujud gitu je, tak boleh. Dia adalah jenis-jenis ibadah yang wajib. Ulama kata wajib, ulama kata mesti ada niat. Mesti niat sujud syukur. Kejap tuan-tuan. La ilaha illallah. 224. Baik. Semayang Jadi semayang, kalau ada orang semayang, tuan-tuan, semayang dia batal wuduk, tak boleh terus. Tak boleh apa nak terus juga. Batal wuduk depan hari Jumaat, lepas tu ikut juga semayang. Tak apa, kita semayang semula Zuhur. Haram kalau dia terus duk main dah semayang. Dia tak ada wuduk, dia main, dia buat juga. Dia menganggap dia semayang dalam solat. Haram. Ini bukan soal batal dah. Bukan soal tak sah. Ini soal haram. Satu orang yang dia kosok dia semayang sedangkan dia tak ada wuduk, hukumnya haram. Hayahrumu bil hadas, haramlah dalam bab hadas ini, iaitu dia kata iaitu as-salah, iaitu semayang. Ini ijma'. Ulama tu semayang ni ijma', kesepakatan ulama. Tak ada dalam mazhab kata boleh orang tu semayang tak ada wuduk. Boleh orang tu sembahyang sedangkan dia tak mandi wajib. Tak ada. Kesepakatan ijma'. Melainkan Lid-darurah orang dia sembahyang homa waktu ni. Dah. Mana? Dekat hospital tak ada orang nak ambil wuduk dia. Tuan-tuan, dekat hospital tak ada orang nak wuduk, tak ada orang saja, tak ada orang nak wuduk kan. Ada waktu anak-anak mari nak wuduk. Ada waktu tak ada orang nak wuduk. Lepas tu yang kau haram ni? Haram liman qadara alaih. Haram orang yang mampu ambil wuduk tapi tak ambil wuduk.
Tetapi orang yang ajaza, orang yang lemah, ni cerita lain, ni cerita darurat. Ni cerita darurat. Tentu kena semayang kat hospital, masuk waktu semayang tapi tak ada orang wuduk, dan tuan-tuan tak lepas nak suruh nak ambil air wuduk. Wajib semayang, wajib tuan-tuan selagi mana berakal. Ni cerita lain ni, selagi berakal. Saya berakal tak? Berakal. Lepas tu tuan-tuan kena raih syarat sah yang boleh. Wuduk boleh ambil tak? Tak boleh. Saya tak urut atas katil hospital tak urut. Okey, tak apa. Ngadap kiblat boleh tak? Tak boleh. Katil hospital memang tersusung gitu dah. Tak boleh. Tutup aurat boleh? Tutup aurat boleh. Kalau dia kata tutup aurat boleh, masya-Allah. Orang duduk hospital ni biasa insya-Allah aurat tutup. Okey, tutup aurat boleh. Suci tak pakaian daripada najis? Ada. Najis, ada seluar kena air kecing. Boleh tukar tak? Tak ada tukar. Tak apa. Tak boleh. Ada orang dia rengang sikit, tak boleh salin pakaian, tak boleh ambil wuduk. Contohnya pakaian bernajis, jadi wuduk boleh ambil. Dah ke mana? Wajib lah wuduk tu. Ni mayang mak batu dia bukan gitu dia kat sebarang. Dia raih syarat sah. Tapi hak yang tak boleh gugur. Yang tak boleh, hak payah, tak boleh ambil wuduk. Kenapa tak usah ambil? Tapi kalau boleh, wajib. Ni di sini baru tak sah. Tak sah mayang dia kalau dia tak ambil wuduk kerana dia mampu ambil wuduk. Tak sah mayang seorang tu tak menghadap kiblat kalau dia mampu menghadap kiblat. Ni kita cerita syarat sah ni. Semua syarat sah ni melibatkan kemampuan. Bila tak mampu, barulah mayang. Jangan tak mayang, buat hak mampu. Hak tinggal hak tak mampu. Status semayang tu orang panggil semayang hormat waktu. Tuan-tuan kena ingat balik tuan-tuan, jangan tak semayang. Orang tak semayang sakit tuan-tuan, sakit tak semayang. Sakit dia tak semayang. Allah Akbar. Di hospital pasal payuh. Kalau dia kata payuh, dia kata payuh. Nak semayang pun ni. Dah. Hak mampu. Tak boleh bangun. Semayang bagi. Duduk. Ngiri. Terletang. Duduk terletang. Dah boleh semayang dia terletang. Boleh. Semayang terletang. Tak boleh buat dah. Tak boleh terletang. Lepas tu rokok letak sikit. Kalau orang terletang ni kaki dia unjur ke kiblat, letak batas sikit biar tinggi. Time semayang lah. Time semayang. Kalau rasa berat pun tak apa. Kalau dia boleh bertahan sekejap, supaya dahi dia ni nampak ke arah kiblat. Rokok dia akak sikit. Ya, tidak rasanya Allah. Sujud akak lebih sikit kalau boleh. Kalau boleh akak lebih sikit pada tunduk dia untuk rokok tadi. Lebih sikit. Ayah. Dah tak ada wuduk ni kau ni cerita. Apa? Ni orang panggil semayang hormat waktu. Maknanya dia ni orang yang sangat menghormati waktu. Dia tak tinggal mayang. Dia tak keluarkan mayang daripada waktu dia, tuan-tuan. Ni orang yang sangat menghormati waktu, menghormati salat. Orang yang dijunjung sungguh perintah sembahyang. Dan orang yang sembahyang waktu ni tuan-tuan, ni satu benda yang penting juga ni. Orang sembahyang waktu ni tak payah jamak. Kalau tuan-tuan punya status sembahyang hormat waktu, sebutkan kata orang sakit tak boleh jamak, orang sakit boleh jamak. Tetapi syarat jamak ni, tuan-tuan, syarat jamak mesti status semayang kita itu semayang yang tak payah ulang balik. Semayang hormat waktu, semayang kena ulang balik. Maknanya kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, saya boleh tak jamak sakit? Boleh. Tapi mayang ni mayang warna, mayang sah ke? Mayang sah ni mayang kemas wuduk ada ngadap kiblat. Ada orang sakit gitu kan? Dia sakit. Sakit orang berat sakit dia. Tapi boleh wuduk, boleh wuduk. Maknanya boleh wuduk sempurna. Boleh. Okey, tak apa. Bismillah. Wuduk sempurna boleh, suci najis boleh. Cuma macam mak kita macam tu lah. Kita nak urus mak kita. Mak kita uzur. Dia kata, mak, saya balik pukul 2. Pukul 1.30 saya balik, saya keluar pejabat. Tak apa, saya mandi mak. Saya mandi mak, basuh apa, basuh kencing, basuh berok apa semua, sesah-sesah semua lah. Lepas tu gini mak. Pasal asal mak payah dah nak mayang. Pasal uzur dia akan berhadap dengan najis pula. Tapi kemah kita buat kemah. Maknanya syarat sah semayang komplit. Okey mak, sekarang mak mayang jamak.
mak mayang jamak. Semayang Zuhur 4, dalam mayang Zuhur niat jamak takdim 4. Lepas tu habis mayang Zuhur, qomat pula mayang Asar 4. Asar sempurna, Zuhur sempurna, Asar sempurna. Ni betul. Kena ulang lah ni. Mana kena ulang? Sah pasal sempurna. Kadang-kadang kita tak boleh tak lepas nak keluar pukul 1:30. Mak kita uzur. Kita pesan ke mak kita, mak, nanti masuk waktu Zuhur kan, mak niat takhir. Niat takhir ni kena niat aku takhirkan, aku nak buat takhir, nak ataupun dia nak sempurnanya, nak keluar pada khilaf, kena niat gini takhir tuan-tuan. Kena niat saja aku takhirkan semayang Zuhur untuk dibuat dalam mayang Asar. Itu tak ada khilaf. Itu kemah kalau tuan-tuan niat gitu. Takhir ni kena niat tuan-tuan nak lewatkan Zuhur untuk solat dalam waktu Asar. Ini takhir. Pesan ke mak kita, masuk takhir, masuk je waktu Asar, waktu Zuhur, mak saya tak boleh balik, mak niat takhir. Niat takhir ni maknanya dia ada azam nak semayang. Kalau dia meninggal tak apa tuan-tuan. Orang takhir ni, tuan-tuan takhir apa? Kata niat nak takhir, bukan tak boleh mayang, nak mayang tu. Lepas tu kalau accident meninggal pun, dia tak mayang tu. Tak apa, dia niat takhir. Macam mayang dah. Ni besar ni niat ni. 2/3 ibadah tu duduk dalam niat. Jangan tak niat. Benda pun kita tak tahu, orang lambat nak mayang lambat, jangan apa tak niat nak mayang, kena ada azam. Dalam arti nak kena ada azam nak mayang. Tuan-tuan lambat perlu kahwin. Benda kahwin tetamu amal ni. Ada azam aku nak mayang pukul 3. Kena ada gitu. Jangan buat leka. Ni bahaya Dia buat leka tak ada azam. Ni mayang masuk dah ni kan. Kena azam. Azam dia masuk dah mayang ni pukul 1 suku. Aku nak mayang pukul 3. Tu orang nak azam. Kalau meninggal 1:30, meninggal pukul 2, meninggal dalam keazaman nak sembahyang. Azam tu penting. Ulama kata azam. Keazaman nak buat. Jadi kita pesan ke mak kita, mak niat takhir. Jadi saya balik Asar lagi. Pukul 5:30 saya mandikan mak apa semua. Lepas tu mak mayang Zuhur 4, mayang Asar 4. Ni mayang ni dia sah jamak ni pasal mayang tak payah ulang. Saya akan bawa cerita ni mayang hormat waktu. Mayang hormat waktu contohnya macam kita sakit uzur duduk atas hospital, boleh tak saya nak jamak? Nak jamak lah tu? Tak boleh pasal mayang tu pun tak lepas untuk diri dia. Ada tak? Tak boleh. Kalau tuan-tuan kata hormat waktu tuan-tuan tak boleh ambil wuduk hospital, boleh tak nak mayang Zuhur dengan Asar kali? Tak boleh. Tak sebut mayang Zuhur. Lagi Asar mayang pula. Pasal syarat jamak mesti mayang tu mayang tak payah ulang. Mayang kalau kena ulang tak ada jamak. Lepas tu orang tak jamak kalau mayang sama waktu. Mayang waktu dia, mayang dengan kekurangan tu pada waktunya. Zuhur mayang, Asar mayang. Gitu. Baik. Jadi itu haram. Haram solat dan seumpamanya solat. Yang kedua tuan-tuan, haram tawaf. Ini jelas lah tawaf. Walaupun tawaf sunat tadi mayang tuan-tuan, mayang jenazah pun ada wuduk. Ada mu'tamad mazhab Syafi'i, mayang jenazah walaupun nampak tak ada rokok, tak ada sujud, dia pada hukum sembahyang, mayang jenazah pun ada wuduk. Ada qaul dhaif sangat. Ada dalam kitab-kitab, kalau kita buka kitab besar-besar lagi, ada pandangan terpencil, dia kata mayang jenazah tak payah wuduk. Tapi muktamadnya dah. Kita ni tuan-tuan, disiplin ilmu fiqh ni, pertama sekali kena pakai pandangan mazhab hak kuat. Ni disiplin ilmu fiqh. Disiplin, di setiap ilmu ada disiplin dia. Tak sebarang. Pertama sekali kena pegang mazhab kita, hak kuat sekali. Mazhab pandangan dalam mazhab Syafi'i ni ada hak kuat, ada nombor 2, ada nombor 3. Jadi ulama-ulama kata selagi ada pandangan kuat, wajib kena ramal pandangan kuat. Lepas tu pula, okey, tak ada dah pandangan kuat, tak lepas nak buat. Tak lepas pasal ada masyaqqah, ada susah. Pergi pandangan yang kedua, pandangan dhaif, tapi masih lagi dalam mazhab. Tak ada dah. Carilah mazhab Syafi'i, tak ada pandangan dah. Ada pandangan dalam mazhab pak mazhab yang muktabar, mazhab Imam Malik, pakai pandangan tu. Lepas tu orang panggil disiplin. Lepas tu baru ni isu yang kata dia
Dia kata boleh jamak takhir kat rumah ni. Tahu. Dia heboh lah isu tu. Yang kata seorang doktor tu dia bahas orang kalau susah, anak nangis apa semua, lepas tu tak apa lah, terus niat takhir. Lepas tu terus sampai di rumah, main rumah. Pasal apa jadi isu tuan-tuan? Sebenarnya pandangan tu ada dalam mazhab lain. Memang ada mazhab ni, jamak ni dia kata benda susah sikit je, terus jamak dah luar gitu. Dan boleh dikatakan jamak sebab susah. Bila ada susah sikit jamak. Ada pandangan dalam mazhab. Ada pandangan yang dikatakan boleh. Tetapi kes tak ikut disiplin tu jadi kecoh ni. Maksudnya orang kalau mengajar duduk di Malaysia, bahas fiqh ni mazhab Syafi'i dulu. Mazhab Syafi'i ni jamak ada 3 je. Jangan buka gitu, jangan buka. Mazhab Syafi'i ni jamak musafir ke? Bila musafir tak bolehlah jamak kat rumah pasal musafir. Siapa yang jamak mesti sebab dia musafir. Kalau dia di rumah bukan musafir, macam mana boleh jamak kat rumah? Ni kalau jamak sebab apa ni? Kalau jamak sebab musafir. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i kita ada jamak ketika hujan dengan syarat-syaratnya yang ketat. Ada musim hujan, orang yang kuat istiqamah sembahyang jemaah masjid jadi payah. Banjir contohnya, banjir. Wala'iyazubillah. Jadi mari tu payah mari. Tapi dia ni harus istiqamah sembahyang jemaah. Tak apa, mari redah sekali je air, main zuhur. Lepas main zuhur, niat jamak takdim main lalu asar. Supaya asar kat lagi tak payah mari dah. Tapi dapat jemaah sempurna zuhur dengan asar. Ni orang kuat ah. Orang jenis istiqamah. Istiqamah syarak ni nak galakkan ke dia dapat jemaah. Tak menyebabkan dia jadi main rumah. Yang ketiga, sembahyang jamak ketika sakit. Itu mazhab Syafi'i. Jangan buat pasal apa jamak? Pasal susah. Jangan buka begitu. Tak boleh buka. Adalah pandangan tapi tak boleh buka. Ada masyarakat ni tuan-tuan. Kalau orang alim dia ngaji, dia tahu ni salah satu pandangan. Orang awam tak tahu benda tu. Lama-lama agak susah sikit jamak, jadi ke lain, jadi ke Syiah pula. Susah sikit jamak lagi. Sudah. Ni disiplin tu dipanggil. Disiplin. Kita boleh cerita gitu umum. Kalau ikut pandangan tuan-tuan, banyak korban tuan-tuan. Kalau ikut pandangan lah, nak kata ada pandangan, sembelih ayam pun boleh korban. Sembelih ayam. Tapi kita tak cerita gitu, takut pakai sembelih ayam lembu mahal. Jadi tak boleh kan? Maknanya tak boleh tuan-tuan. Sebenarnya korban ni ayam boleh. Tak boleh cerita benda tu. Tapi ada orang susah. Saya susah lah. Allah, tak boleh nak korban lah. Kalau gitu kok mahal lah, tak mampu. Kita pun untuk dia. Jadi dia khusus. Tak apa, awak amal. Pandangan Ibnu Abbas sah korban walau dengan seekor ayam. Lepas tu tak boleh buka kita lah. Jadi punah masyarakat. Masyarakat ni tatabu'ur rukhas dia. Dia bukan orang alim, hak tahu pandangan banyak. Dia takwa. Orang alim dia tak akan pilih pandangan pasal ringan, tak. Tapi buka kat orang awam, rasa susah sikit jamak. Jam sikit jamak. Ni sikit jamak lama. Punah Islam. Tak nampak seni Islam tu, tak nampak. Baik. Lepas tu dia kata tawaf. Kemudian yang ketiga, wahamlul mushaf. Tanggung mushaf. Tanggung. Ni hamlul ni maksud tanggung. Tanggung ni maknanya bawa. Sekarang ni tuan-tuan tak baca, tuan-tuan bawa tadi. Contoh ni Quran lah, betul? Tak atas ni. Tuan-tuan tak pegang, tuan-tuan bawa. Ni orang panggil hamal. Ni haram. Jangan kata terlepas, aku tak pegang Quran. Ni orang panggil tanggung. Quran kecil, orang bola poket. Saya tak pegang. Bawa je. Aku tak ada wudu. Dia tak mana? Dia tak dalam poket kawan tu. Kawan tu tak ada wudu juga.
haram. Ni yang panggil tanggung. Bawa. Ni hamal. Tak boleh kata kau tak ada wudu. Nak bawa. Jadi kalau kita bahas hukum pula, kalau dalam beg mana? Dalam beg. Bagalah. Bawa Quran. Bukan ke nak makna tanggung tu. Itu ada sikit perbahasan. Kayak dia bahas. Tapi nak cerita tanggung. Quran buah atas benda-benda, buah atas reha, akad reha. Ada wuduk tak? Tak ada. Dah tanggung benda tu. Quran. Bola poket. Ini haram. Tanggung. Wa massu waraqihi. Wa massu, sentuh ketah dia. Sentuh ketah Quran. Ketah Quran tersentuh. Quran tak ada Quran. Ada Quran. Isa Quran. Musa. Baca dia. Oh, ni ada Quran. Oh, ni Quran ni. Sentuh ketah ni tuan-tuan. Sentuh ketah. Wala ketah kosong. Wala ketah dia kosong. Yang dia ni dah terikat. Ni balut sekali, jilid sekali, gang sekali dengan Quran. Ni sentuh ketah. Tak ada wuduk. Tuan-tuan tak ada wuduk. Saya nak pegang ni je. Haram. Ni bukan Quran lagi. Tak ada lagi tulisan Al-Quran. Tuan-tuan pegang kertas-kertas kosong atau yang kulit dia luar, semuanya ulama kata hukum dia haram kalau tak ada wudu. Ni kertas. Boleh. Pegang tepi di bira dia. Bukan pegang Quran. Tak ada wudu, haram. Ni Quran. Ni nak kata kemuliaan Quran. Kemuliaan Quran. Quran ni mulia. Benda saja kalau dia dihubungkan dengan Quran, dia akan jadi mulia macam Quran. Ini bukti dia tuan-tuan. Ni nak gambar orang yang hafal Quran, baca Quran, Masya Allah, dimuliakan di dunia, lebih lagi di akhirat. Tuan-tuan bayang, Quran ni kertas kosong ni, dia jual kedai kertas gini, tapi dia tak payah ambil semayang. Tapi kertas kosong ni, bila dia balut sekali dengan Quran, digam sekali dengan Quran, setiap kali tuan-tuan nak pegang kena ambil wudu. La yamassu illa al-mutahharun. Jangan sentuh melainkan orang suci. Dah kertas kosong ni. Dah, pasal dia dah jadi dekat dengan Quran. Ni kemuliaan Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran, esok dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat pada tuang dia. Quran akan cari tuang dia esok, tuan-tuan. Tak dunia ni berasa sedap baca Facebook. Masuk ke akhirat tuan-tuan, Facebook tak boleh beri syafaat tuan-tuan. Dia beri dosa banyak. Dia tambah beban. Tuan-tuan share sini, share Facebook. Asal ada berita tuan-tuan tekan share. Berita fitnah. Berita fitnah. Lepas tu kok fitnah sama dalam Facebook kita. Fitnah. Ini fitnah tak payah ni. Satu orang berkongsi berita. Berita tu berita fitnah. Dia tekan share. Habis dia pergi. Semua kawan-kawan friend yang dalam Facebook tuan-tuan. Lepas tu ada kawan-kawan dalam friend Facebook pun dia share pula ke orang lain. Selang sebulan lepas gitu tuan-tuan meninggal dunia. Meninggal dunia pula tak ada orang tahu password Facebook kita nak tolong padam. Tak ada tahu, kita dalam kubur. Bertebaranglah kita orang pertama hak jadi tukang share ni. Ni tuan-tuan saya nak cerita, kata dosa nampak rengang lagi. Kalau tak ada takwa main Facebook, tak ada takwa main WhatsApp ni, dosa kering ni. Dosa kering ni. Ni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis cerita bagi khutbah yang saya baca. Dia kata cerita daripada hadis Abu Hurairah, sedap hadis ni. Ni hadis orang yang buat amalan banyak. Dia buat amalan banyak. Dia kata apa? Atadru mal muflis. Nabi kata, mu tahu tak siapa dia orang bankrupt? Sahabat kata, al muflis al-muflim man la dirham la wala mata. Muflis ni orang hak tak ada ni, tak ada duit
tak ada duit, tak ada barang, tu orang muflis. Nabi kata dak. Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Orang muflis daripada kalangan umatku di hari kiamat. Siapa tuan-tuan? Ya'ti yaumal qiyamah bisalah. Datang di hari kiamat semayang banyak. Oh, banyak pahala semayang. Tunggal tunggik semayang. Semayang fardu, semayang sunat, masya-Allah, banyak semayang. Wasiyam, banyak puasa. Puasa Ramadan, Isnin, Khamis, puasa hari putih, puasa hari hitam, puasa hari gelap, puasa Ashura, puasa, masya-Allah. Wasadaqah, banyak sedekah. Sedekah wajib, zakat, sedekah sunat lagi, tolong orang gini, sini gini, macam-macam. Wa ya'ti, tetapi dia datang, Nabi kata di akhirat datang bawa amal, tapi dalam masa yang sama wa ya'ti, dia datang wa syatama hada, dia maki orang ni. Zaman kita hari ni bukan maki ni, yang buat kerjaan mulut ini tuan-tuan, kerjaan lisan, tangan ni. Imam Ghazali kata dah, hari ni awak pekerjaan lisan, tangan nulis. Zaman dulu nulis zaman ni lagi advance, tangan ni tekan share. Dia datang di akhirat dengan amalan yang banyak, tapi qad syatama hadha, dia maki orang ni, kutuk orang ni. Wa akala wa qadhafa hadha, dia tuduh orang yang jahat, tuduh. Wa akala mal hadha, dia makan harta orang ni. Ibadat banyak, makan harta orang, makan harta anak yatim, makan harta orang ni, bang harta orang ni. Wa akala mal wa safaka dam hadha, dia tumpahkan darah orang ni. Wa daraba hadha, dia pukul orang ni. Fayu'ta hadha min hasanati, maka diberikan kepada orang yang dia maki daripada pahala dia. Allah, kita letih ibadat, pahala semayang kita ni tuan-tuan, beri ke orang kita maki. Dia tu memang orang jahil pun tak molek orang tak molek, tapi ada faedah maki. Faedah kita maki ke dia, kita kutuk dia tu mungkin orang tak molek, tapi orang gini tuan-tuan, esok kita beri ke dia, fayu'ta hadha min hasanati, dia akan dia kita ambil pahala kita ni, pahala mayang kita, dia beri. Ni beri kau ni. Berapa orang mau maki? Ramai. Berapa orang mau share yang orang baca makian? Orang ni orang baca, kita beri. Lepas tu apa? Wa hadha min hasanati, orang ni pula ambil pahala mu, ambil pahala zakat, ambil pahala sedekah. Banyak ni, banyak kutuk orang ni, banyak maki orang ni, beri. Last sekali habis dah, pahala habis. Fa in faniyat, Nabi kata, ni hadis riwayat Muslim, fa in faniyat, habis dah pahala. Faniyat hasanah tu habis, beri kat orang. Ada dah muflis dah, tapi ramai lagi orang kena maki, ramai lagi orang ada kutuk, ramai tak habis lagi, pahala habis dah nak beri. Mana? Nabi kata apa? Maka qabla an yaqdiya ma'alih ukhidha min khatayahum faturihat alih. Mana dosa orang yang kena maki ni? Mu ada dosa, maksudnya ambil dosa mu ni boh atas kepala orang yang buat. Dah lah pahala habis dah. Timbung pula atas kepala dia, dah banyak dah penuh dah dosa dia, faturiha finnar, dia pun dicampak ke dalam api neraka. Ini orang muflis tuan-tuan, orang muflis. Jadi biarlah ada takwa. Tuan-tuan main Facebook, baca Quran tuan-tuan. Akhir zaman ni banyak baca Quran, nak dapat syafaatul Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, datang di akhirat nanti dia datang beri syafaat padamu. Banyak baca Quran, satu hari sejuk tuan-tuan baca lepas subuh 2 lah, lepas zuhur 2 lah, lepas asar 2 lah, lepas maghrib 2 lah, lepas isyak 2 lah, dapat sehari sejuk. Kau tengok masa kita ni boleh sangat, tapi dah kita tak susah, tak payah banyak. Lepas subuh aku ni mesti kok mana pun, lepas fikir habis semua, mesti aku kena ambil kat 2 lah. Okey, tak apa. Lepas zuhur darah, lepas asar insya-Allah darah 2 lah, sekejap dah. Kejap je, ya Allah, hari tu duk buka tu berapa jam dah, kejap je 2 lah. Lepas maghrib mungkin payah sikit, ada kuliah, kita cover lepas isyak, balik rumah lepas isyak pahala. InsyaAllah siapa istiqamah buat begitu, dia dah dapat 7 hari, 30 hari
30 juzuk. Maknanya dapat sebulan sekali khatam. Main-main ke tuan-tuan. Setiap lepas sembahyang 2 lah, sebulan sekali khatam. Sebulan sekali khatam. Tu 2 lah. Tuan-tuan, kita dah pula. Kali dah pula. Ada saya lepas sembahyang 4 lah. Saya lepas sembahyang 4 lah. Jangan cerita lah. Jadi dapat sebulan 2 kali khatam. Sebulan 2 kali khatam. Sebulan 2 kali khatam. 4 lah. 4 lah lepas subuh. 4 lah lepas asar. Ada orang buat setengah juz je. Setiap kali lepas main setengah juz. Lagi banyak ke? Baca Quran tuan-tuan. Ni akhir zaman ni tuan-tuan. Ni zaman beramal. Zaman beramal tuan-tuan. Zaman beramal. Kita akhir zaman. Ni mari pula penyakit ni. Penyakit baru pula. Ni zaman beramal tuan-tuan. Ini zaman istighfar, zaman watazawwadu. Cari bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik bekalan takwa. Zaman beramal ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan kena dah praktik. Nak keluar pada rumah lah. Kita pakai mask. Mask kita pakai tuan-tuan. Ikhtiar lah. Pakai mask apa semua lah. Tapi keluar pada rumah, keyakinan pada janji-janji Allah, janji Rasulullah. Keluar rumah ni, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Mana letak keyakinan kita pada ni? Dan ada orang ni, orang manusia cakap ni dia beramal. Yakin. Ni lah hak selamat ni. Nabi kata, siapa baca Bismillahilladzi la yadurru 3 kali pada waktu pagi, la yadurruhu syai', tak ada benda boleh mudarat ke dia. Dah. Apa dia tak yakin waktu tu? Dia gunalah, dia usahalah hak zahir ni, hak ikhtiar dia pakai mah. Dia pakai mah. Tapi macam mana keyakinan? Dia letak mana? Silahul mu'min, senjata orang mukmin. Nabi ajar doa senjata orang mukmin. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu punya, dia baca dulu. Keluar pada rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Macam mana tuan-tuan ambil blessing, tuan-tuan kata masya-Allah ni, insya-Allah lah, insya-Allah. Manusia cakap, tak apalah, kita ambil lah, kita ikhtiar. Tapi sejauh mana usaha kita hak yang ni, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma anta rabbi, doa hifiz tu. Doa pemeliharaan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat baca doa ni, sekampung mari jumpa dia, kata habis kampung ni, habis terbakar habis dah rumah. Rumah saya tak terbakar. Gitu je. Orang kata, habis dah, terbakar habis dah. Kampung tu habis terbakar. Dah, rumah saya tak terbakar. Pergi tengok, tuan-tuan, memang betul semua rumah terbakar kecuali rumah dia. Bagaimana boleh dapat sampai begitu? Dia kata, sebab Nabi kata orang baca doa ni, doa penjagaan. Allah jaga. Ya Allah jaga. Ini masalah kita hari ni, tuan-tuan. Masalah keyakinan. Jata ada dah. Jata ada tapi tak apa yakin. Ada pistol ada tapi tak apa yakin. Ya, pistol ni boleh tembak orang. Macam gitu lah. Ya tak ni boleh kena ni. Senjata orang mukmin ada dah. Nabi baca dah kita. Ni zaman ni kena pakai waktu, tuan-tuan. Zaman ni tuan-tuan dok main ikut area gini sampai learning tak sesam masalah dah. Dok main ikut area. Ikut area. Kita berapa lama dah, tuan-tuan, dok ikut area. Penguat kuasa agama kita ni, esok dia tanggung lah, tuan-tuan. Penguat kuasa agama, orang yang ada otoriti dalam agama, dia main ikut 2 tahun lah. Sah 2 tahun lah. Sah. Orang tengok bola sedap, tuan-tuan. Duduk di sah kita, bapak disiplin ni, orang masjid bapak disiplin. Masalah disiplin kita ni tak beri makna apa-apa. Disiplin dalam menyalahi sunnah ini tak beri makna apa-apa, tuan-tuan. Orang kalau tengok bola, duduk jauh, dia tak melibatkan hukum.
Tak melibatkan hukum pun. Maksudnya kau duduk jauh pun tak apa. Tu pun orang tak duduk jauh. Kita ni hak yang syarak. Istawu sufufakum. Istawu. Tuan-tuan ada ke? Tapak hilang depan. Dia tulis rapatkan soh. Siap ada gambar kaki. Istawu sufufakum, luruskan soh. Rapat tak imam lah ni pun jadi tak reti dah nak sebut rapat. Jadi jarakkan soh. Jadi begitu belawang lah. Jarakkan soh anda. Jadi gitu lah. Allahu Akbar. Dalam agama kata, orang ada penguasa agama dia jawab, oh bagus, itu menunjukkan orang masjid ini menjaga sangat disiplin. Disiplin pada menyalahi sunnah wak benda. Dan kita tengok ada keluarlah data berapa orang hak orang masjid kena sebab rapat sah. Patutnya keluar data tu lah. Berapa ramai orang masjid jadi kluster, orang surau jadi kluster sebab rapat sah. Mungkin ada SOP yang boleh dikekalkan lagi, SOP pakai mask. Ada apa? Tak apa. Walaupun ada orang petikai, tapi tak apa, benda tak boleh amal. Tapi sah ni tuan-tuan, makruh ni kita ni. Makruh, mayang bertahun-tahun, mayang dalam makruh. Makruh tuan-tuan. Cuba kita ngaji, kita buka kita. Makruh, duduk stadium tak makruh. Hantar duduk jauh pun. Dia tak melibatkan hukum. Ni makruh. Setiap benda makruh dalam jemaah meluputkan fadilat jemaah. Semua benda makruh dalam bab jemaah. Kalau tuan-tuan kata, contohnya bersendirian dalam sah, makruh. Okey, maknanya sah, semayang sah tapi tak dapat pahala jemaah. Duduk jauh, sah tak? Mayang dah sah. Dia tak sabit bab hukum syarat sah jemaah. Sah jemaah tapi tak dapat fadilat jemaah sebab makruh. Tak balance. Keadaan kita kat luar dengan dalam tak balance tuan-tuan. Tak balance. Kalau semua gitu belaka mungkinlah. Luar dah gini dah manusia. Tak ada benda dah okey. Kadang-kadang kita pun mari duduk borok sakak. Pain mayang je. Jauh-jauh. Jadi begitu lah. Kita takut dia jadi keselesaan. Tuan-tuan mari jangan ada selesa tuan-tuan. Mayang jauh jangan selesa. Orang ulama banyak dah. Tapi ni maknanya dia bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab. Penguatkuasa agama dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab 2 tahun. Dia hukum ni memang ada sikit kelapangan. Kaedah fiqh kata al-amru, sesuatu benda ni iza dhaqa ittasa'. Benda kita sempit dalam kesempitan ni, hukum jadi longgar. Ni bila ni? Tak apalah, tahun lepas tak apa, tak tahu lagi. Tak tahu lagi bahaya tak bahaya gini. Bila dia sempit, susah, hukum jadi ringan, tak apa. Tapi keadaan kita ni kalau dia dah mula ittasa', dia dah makin longgar dah. Semua longgar ni longgar. SOP masjid je surau ada ketat lagi. Lain longgar, ni boleh dah merentah gini, boleh dah berjalan masuk sambil legung tu mandi Allah, tak ada benda dah. Mandi SOP benda mandi. Jangan dekat dengan aku. Tapi gimana? Tak ada masalah dah. Orang masjid surau duduk gitu. Duduk jauh gitu. Tak tahu jadi selesa. Kadang-kadang jadi selesa. Sebab tu kena ada sifat ni mungkar tuan-tuan. Ini mungkar. Paling kurang kalau tuan-tuan tak boleh nak ubah, kita tak ada kuasa Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Maknanya tak ada kuasa Tangan ni kuasa. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Tak mampu dengan lisan lah. Kena cakap lah ni, saya cakap Kena cakap lah tuan-tuan. Paling kurang kita cakap lah. Kita cakap lah. Lepas tu tepat boleh kita buat. Hak kita ada kuasa. Bawa promise kita, memang kita buat di tahfiz kita ke, kita ada kuasa. Di pondok kita dalam pondok, ni saya berkuasa sini. Kita tak buat, tak jauh ada kuasa. Tak mampu dengan lisan, cakap lah tuan-tuan. Orang suka ke orang tak suka, kena cakap. Tapi kalau tak mampu juga, kalau sampai dia ada kekangan undang-undang, cakap pun tak boleh, fabi qalbi. Ni martabat tuan-tuan lah. Anda fabi qalbi, kena rasa tak senang tuan-tuan. Rabu tengok kalau mayang jauh-jauh, kena berasa gitu, Allah sampai bila ni. Kena ada rasa gitu tuan-tuan. Waktu zalika adhaful iman, selama-lama iman Nabi kata. Jangan sampai tuan-tuan selesa dengan mungkar. Selesa dengan mungkar, maknanya benda menyalahi sunnah tuan-tuan. Nabi suruh kita rapat,
Kita jauh. Nabi kata sawu sufu. Perang. Dia orang hari ni kata dia tak nampak sir. Tak nampak rahsia di sebalik amalan. Dia nampak hak material hak yang dia buat ni. Aku kena buat gini, kena buat jauh baru selamat. Dia tak nampak sudut rahsia-rahsia di sebalik. Orang Islam ni dia ada sir kata rahsia dari segi amalan. Ni bila kita baca Quran, orang demam baca Al-Fatihah. Ni tak nampak ni. Air ni ada obatnya. Orang Islam dah dididik dah benda tu. Tak dia ada rahsia, ada sir. Ni ada keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanya doktor, ni air ni obat demam apa? Tak boleh terima lah. Sama lah hari ni yang kita hari ni berhadapan dengan masalah hari ni, semuanya nak ikut yang ni. Dia penyakit ni lawang dia gini, penyakit dia lawang dia gini. Ni tak ada obat lah. Ada. Kita orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah 7 kali, InsyaAllah sebab syifa. Ini doa ni ada penawar dia. Ni baca doa ni ada penawar dia. Kalau main logik tak nampak lah, tak jumpa lah tuan-tuan jawapan. Tuan-tuan, ada satu negara dalam dunia ni sampai hari ni dia tak pernah terkesan. Nak khabarnya ada negara, jangan khabar dunia ni semua sama belaka. Ada negara duduknya di Yaman, di Hadramaut. Semenjak penyakit ni turun tuan-tuan, satu-satunya negara yang dia tak terkesan langsung, bukan sebab penyakit tak ada, tetapi dia usaha habis-habisan, ulama-ulama dia, benda saja yang melibatkan agama jangan ada kurang. Dia usaha dia gitu. Mungkin benda lain kita buatlah, benda lain gini ke, pakai mask ke, buatlah, tapi benda yang melibatkan agama jangan sentuh. Konsistenkan agama. Ni orang dia nak tengok sir rahsia amal. Di mana tuan-tuan? Di Hadramaut bi Tarik. Tuan-tuan cek kalau ikut data berapa orang dekat Yaman. Okey, katakanlah ni degil ni kluster ni 2 tahun dah dia buat tuan-tuan. 2 tahun dah. Dia buat mana? Dia kata dalam bab agama dia kekalkan. Semenjak turun yang penyakit ni, tak pernah sekali pun sembahyang dijarakkan saf. Tahu tak? Sembahyang mana boleh. Semenjak turunnya penyakit ni, tak pernah lagi berlaku bahawa masjid tu ditutup. Bahkan imarah bab agama ambil peluang dalam saat Allah Ta'ala turun bala ni, ambil peluang bersungguh. Dia ambil ke situ, dia ambil situ. Ni bala ni, penyakit corona ni bukan dia, bukan zat dia. Allah gerakkan dia. Tu kena clear kat situ. Sangat clear. Allah gerak, Allah campakkan, Allah jangkitkan, dan Allah yang samalah akan angkat. Allah samalah yang akan pelihara. Kita usaha kuatnya, bukan Allah berkehendak, kena juga. Tak usaha, bukan Allah hendak, kena juga. Jadi dia usaha kot situ, kot amalan. Dia kekalkan majlis ilmu, majlis apa, dia kekalkan sehingga Allah tunjuk. Okey, katakanlah tuan-tuan kata tu orang degil, kejap lagi penuh tu 2 tahun dah tuan-tuan. Alhamdulillah, bukan rakyat dia saja, bahkan Hadramaut ni pintu sepadan dia buka semua. Orang luar negara mari. Kalau kata ada penyakit ke dah tu? Apa tak ada penyakit ni? Budak Malaysia balik cuti, kena kuarantin kat KL, test positif. Habis dah mana? Dah mati ramai, dah ada. Kalau kata mati habislah, ramai orang Yaman ni kata kalau kena sungguh penyakit cara yang kita nampak hari ni, tuan-tuan, tak ada dia. Pasal mana ada? Kelengkapan hospital dia lemah. Tak takut kita kalau kata macam orang kata sakit batu karang kena operate tak usah operate lah sana. Pejang je mata serta dalam kubur, tuan-tuan. Mana canggih. Takut. Penyakit belah pembedahan kecil pun jadikan besar. Doktor tahu ambil tauliah mana. Takut kita. Sebab memang kemudahan dia terhad lah. Kalau kena tak ada dia pernafasan ke apa semua. Tapi alhamdulillah. Dia kata kau tanya budak-budak balik, takkan tak ada langsung. Dia kata pernah lalu sebelum mula keluar tu 2020 sebulan, dia kata. Sebulan ni nampak ada ulama-ulama tua ni meninggal. Nampak lah. Lepas tu kata budak Malaysia, ada kami pernah lalu kok
macam demam sikit-sikit, hidang hilang dari bahu ni. Ada apa? Saya sebulan. Tapi apa mauqif ulama ni, ulama masya-Allah. Dia tak pegang pada zahir je. Apa pendekatan ulama ketika tu? Teruskan amal. Doa sungguh-sungguh. Jangan cacatkan sebarang sunnah Nabi. Oh, dia pilih gitu. Alhamdulillah lah dia boleh buat gitu. Satu sebab satu sudutnya pasal kerajaan dia tak stable kan? Dia tak ada ni, dia tak ada kena sama 1,500 ni. Kalau dia kena sama 1,500, payah juga datang. Kita ni bukan tak mau buat 1,500. Jadi kerajaan dia tak berapa stable, kita bolong. Jadi ulama main peranan kekalkan. Bulan Maulud ni tak. Allah, bulan Maulud memang dia hebat dah. Memang sebelum ni gitu, tak ada kurang sikit pun. Penuh masjid dia. Ustaz Muzaffar Kamal sekarang ni duduk sana, tak. Ustaz Muzaffar Kamal Batu Buruk duduk sana. Hari-hari atas gambar. Saya tengok Facebook dia, hari-hari atas. Orang tengok apa ni kat tarik. Orang tengah bolok-bolok ni. Macam-macam ni Delta, Okrion, nama segala benda ada tak. Dia duduk gitu. Maknanya orang dalam hadis kata, apabila seseorang tu dia takut pada Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk tunduk dan takut pada dia. Tapi bila hamba ni dia mula takut pada makhluk, Allah akan jadikan dia sentiasa tunduk dan takut pada makhluk tu. Kita jadi gitu, hidup kita takut. Oh dah ni jadi susah hidup kita dah. Susah 2 tahun ni gitu lah. Macam mana kita usaha berbagai, tapi kita tak nampak titik sir rahsia dari segi amalan. Kita nampak amalan gini, doa tuan-tuan baca Yasin, kita tak nampak. Pasal hari ni tak rapat sah. Pasal kita tak nampak rapat sah ni pun sebenarnya salah satu ilaj, penawar. Perang zaman Sayyidina Umar, lawan tak lepas. Apa ni orang Islam biasa boleh pergi lawan gitu, tepuh gitu je. Refer pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Khalifah. Sayyidina Umar kata cuba cek amalan. Nampak tak? Ini tak lepas. Kalau kita kat orang hari ni dia fikir kau tak lepas ni tak kuat ni. Senjata tak power ada benda. Sayyidina Umar kata cuba cek amalan. Oh cek. Soft, rupanya soft tak jaga. Nak perang, tanya semayang soft betul. Betul kan soft. Yang kedua siwak. Tinggalkan sunnah siwak. Sibuk orang nak perang ni, tertinggal sunnah sugi. Sugi dengan soft ni ada kaitan ke dengan perang? Ada makna yang besar, ada rahsia yang besar. Satu sunnah Nabi ni, sunnah Rasulullah merapatkan sunnah ni, amalan-amalan ni ada sir dia tuan-tuan. Kalau tidak takkanlah bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Takkan kena mudarat. Gitu je ke? Gitu lah. Nak kata gua ni lagi. Pagi-pagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali baca. Insya-Allah takkan ada mudarat yang akan melanda kamu pada hari tersebut. Tinggal yakin tak yakin. Kalau Allah kenakan juga kita tuan-tuan, tak apalah, insya-Allah. Sunnah kita dah amal. Dapat pahala dah tuan-tuan. Katakanlah baca doa, kena juga. Kena juga bismillah. Sunnah dah amal. Kalau mati pun mati syahid, mati kerana berpegang teguh kepada agama. Meninggal tak apa. Tapi habis-habisan lagi. Habis-habisan beramal. Ni zaman ni tuan-tuan. Ni zaman ni kena zaman beramal tuan-tuan, baca Quran. Keluar pada rumah, a'udzu bikalimatillah. Ra'ikanlah. Bukan kata suruh tolak. Ra'ikanlah. Yang ada tu ra'ilah. Disuruh kita pakai gini. Tapi jangan jadikan benda tu absor. Jadikan amalan kita ni besar. Amalan kita ni tuan-tuan buat. Ni akhir zaman asap tuan-tuan. Nak pergi mana kita? Ni baru kecil. Ujian kecil jadi tersekat. Dajjal keluar asap. Ekonomi habis. Kita 6 bulan tak kerja, teruk dah orang tuan-tuan. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tutup kedai. Tengok orang mana tuan-tuan. Bunuh diri, cerai-berai. Teruk tuan-tuan, 6 bulan. Dahsyat akhir zaman. Dajjal menguasai ekonomi secara total.
Allah Ta'ala beri dia 40 hari. Tuan-tuan ingat, senang ke untuk nak tolak pelawaan Dajjal? Senang ke? Tuan-tuan kata dengan keimanan kita hari ni, senang ke Dajjal offer? Aku beri kamu obat ni, contohnya. Mu tengah sakit aku beri kamu obat. Tengah susah ke? Mu tak ada makanan, aku beri kamu. Tapi mu ikut aku. Senang ke nak tolak tak ada? Maknanya, lepas tu sahabat minta, ya Rasulullah, jangan doa kami, tolong doa supaya kami tak hidup zaman ni. Ini ujian hari ni, ujian dunia hari ni pun macam gitu orang tersekat. Asal boleh tuan-tuan, asal boleh. Alung pun alung lah, punya susah. Alung pun alung lah, dah susah. Susah. Esok susah lagi. Susah lagi zaman Dajjal. Batulah. Amda. Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Tu lah modal kita. Tak kuat ni, ya Allah, aku ni lemah ni. Dari surah Kahfi, Nabi pesan lah. Nabi beri dah senjata. Alhamdulillah. Nabi suruh baca surah Kahfi. Baca. Malam Jumaat, tuan-tuan, surah Kahfi yang tinggal. Malam Jumaat. Ada dah ke senjata? Complete senjata. Kita tak pakai, tuan-tuan, simpan. Complete. Surah Kahfi, tuan-tuan, malam Jumaat. Molek sekali, khatam lah, habis dah. Malam Jumaat sekali, siang Jumaat sekali. Kalau bagusnya khatam lah. Paling minimum 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Paling minimum tuan-tuan, rasa macam berat lah surah Kahfi. Kalau boleh baca surah Kahfi. Kalau boleh. Tapi kalau tak lepas tak, baca 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Maksudnya 10 ayat akhir, afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannam wa kafiru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu surah Kahfi 10 ayat. Paling minimum baca ayat 10 ayat awal. Kalau boleh baca per habis. Senjata untuk apa ni? Nak menghadapi cabaran akhir zaman. Akhir zaman ni ujian ni tuan-tuan. Berat-berat ni mari ni kita kalau ikut ujian ni kok Allah. Main Jumaat apa orang ramai mana tak main Jumaat. Tuan-tuan tengok main Jumaat. Kalau biasa tuan-tuan pergi lambat-lambat sikit kan. Kita khotib biasa pergi lambat. Allah, leni tuan-tuan. Sungguh tak main Jumaat ni biasa. Pasal moga lama tak main Jumaat. Orang main Jumaat pun ni jadi tak main Jumaat. Leni orang lelaki dia tak macam malu macam dulu kan, tak macam 2 tahun selepas. Tak main duduk kedai ni nampak biasa orang lelaki. Dia duduk kedai, musafir sama, duduk belakang dia musafir. Duduk gitu jadi suasana masyarakat. Nak mari Dajjal waktu gini tuan-tuan, mari Dajjal yang Nabi minta jauh. Setiap sebelum beri salam, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Empat benda saya minta jauh. Sebab tu penting tuan-tuan. Di zaman ni tuan-tuan, zaman beramal tuan-tuan, kena beramal. Jangan lupa tuan-tuan, tak tahu lah. Dia akan datang tak tahu. Setahun lagi tak tahu. Ini bulan 12 lagi tak tahu. Bulan 1 2022 warna cerita. Tapi yang penting menuju ke akhir zaman. Bukan sibuk bila kiamat dak. Siapa Imam Mahdi dak. Ini bukan kesibukan kita. Siapa Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Tapi kiamat tahun depan insya-Allah saya ready. Alhamdulillah saya istighfar setiap hari insya-Allah. Minta ampun sama, main taubat setiap hari, selawat sama setiap hari, alhamdulillah, baca Quran, alhamdulillah. Nak mati macam siapa orang nak mati esok pun insya-Allah saya taubat, dosa-dosa saya taubat belaka dah. Duit orang, duit haram saya ambil, saya pulang belaka dah.
Gitu orang nak menanti ni tuan-tuan. Orang akhir zaman ni nak gitu sama. Ready. Dengar. Ini selawat ada ni, alhamdulillah. Ada istighfar ni, ada alhamdulillah. Tasbih Fatimah ada. Quran ada, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Ada amalan. Ada buat baik ke orang, ada buat sedekah ke orang. Hari ni. Tu berhentilah awak nyanyi ke orang, buat ini. Berhenti tu. Ni akhir zaman. Ni akhir zaman tuan-tuan. Kena ambil pesanan Rasulullah. Rugi kita tuan-tuan. Akhir-akhir ni kita takut gelincir. Akhir-akhir ni tergelincir. Rugi kita. Ini penting tuan-tuan. Baik. Jadi itu cerita dia tuan-tuan. Habis itu Jadi pegang Quran, Hawasyih ni keliling dia lah. Hawasyih ni hak yang tempat putih ni, bira-bira dia. Lepas tu jildih, kulit dia. Kulit dia hak luar. Kulit luar ni biasa orang buat kulit daripada kulit binatang. Ya, kalau keluar Quran mahal pakai kulit. Kulit tu pun pegang, wajib ada wuduk. Bila benda saja yang ada hubung kait dengan Quran. Yang penting dia tu sambung. Kalau cerah tak apa. Tisu ni tuan-tuan buat menanda. Pegang tisu ni guna. Tak apa. Sebab ni orang panggil cerah. Cerah. Ni penanda-penanda. Cerah. Lidi. Letak celah ni. Tapi ada ikat sekali dengan Quran ke? Tak ikat. Kalau cerah, dia bukan hukum Quran. Menanda. Tapi kalau hak berikat, tali ada sebut. Ada ulama di dalam ni dia sebut wa kharitatih wal jildih wa kharitatih wa ilaqatih, tali. Ilaqatih tu tali. Wa kharitah ni gini, kharitah ni kotak. Kan macam ada Quran jenis dalam sarung. Okey. Bila Quran tengah duduk dalam sarung, pegang sarung ni hukumnya haram, tak ada wuduk. Tapi kalau Quran tak duduk dalam sarung, tak apa, pegang kotak saja, tak apa. Tali dia, wa ilaqati, tali nanda. Pasal tali nanda ni biasa orang ikat sekali. Tu hukum Quran, tak boleh. Kalau tak ada wuduk, haram. Lepas tu dia kata apa? Dia kata wa ma kutiba li dirasati Quran walau bi khirqah. Apa yang ditulis untuk pembelajaran Quran walaupun sehelai kertas, sehelai kain kecil. Ni bab tulis pula tuan-tuan. Sekarang ni kita ada tulis Quran, tulis kat kertas. Tulis kat kertas, tulis surah Al-Fatihah kat kertas. Quran ni jangan duk nampak ni je. Wa ma kutiba, apa yang ditulis untuk tujuan pembelajaran, untuk memang mengaji, untuk nak mengaji. Tujuan memang nak mengaji. Alhamdulillah, tulis kat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Ni untuk benda ni, memang untuk nak baca. Khalas, kertas tu sekarang ni hukum dia hukum Quran. Whiteboard kecil je. Tulis Quran. Penuh Quran ayat ni ayat ni. Pegang bingkai whiteboard tadi, hukumnya wajib ada wuduk. Tu hukum Quran. Tetapi apa hukum frame? Frame tulis Quran. Tulis kan dia frame rumah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran tu. Anda hukum pegang frame ni. Pasal ni kita ni nak sekali kita nak nak bersih. Ni ada wudu ke? Pasal saya nak akak-akak. Adakah dia masuk dalam bab tadi apa yang ditulis? Pasal tu kat sini tadi dia tulis apa yang ditulis tujuan untuk mengaji. Maknanya keluar dengan perkataan untuk mengaji, ada benda yang ditulis bukan untuk mengaji. Untuk benda tuan-tuan, untuk ambil berkat. Tabarruk dipakai. Lepas tu ulama kata, hak yang dalam frame-frame, hak yang wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, ini biasa orang tulis tuan-tuan, bukan untuk orang nak mengaji. Ayat-ayat itu ditulis tujuan nak ambil berkat, tak letak ayat Quran dalam rumah. Itu je. Bukan untuk mengaji. Tak ada orang asal nak mengaji je tengok frame. Wa may yattaqillaha, ada? Tak ada. Tapi mungkin ada. Mungkin ada. Hak yang jenis saya tengok ada setengah masjid ya. Dia buat dalam frame besar surah Yasin dengan surah Yasin, surah Sejadah. Surah Sejadah dengan surah Insan. Dia buat dalam frame besar. Dia tampal depan. Dia tampal. Waktu walaupun dalam frame, tujuan tulisan itu adalah untuk baca. Maknanya pegang frame itu kena ada wuduk. Dia tengok atas kosot. Jadi biasanya
Orang yang tulis tapak-tapak dinding ni, ini semua bukan untuk mengaji. Dia beza. Dia nak waktu dia tulis wa ma kutiba li dirasah. Apa yang ditulis untuk tujuan ngaji Quran. Siapa yang nak tilawah? Hak yang gatul-gatul dinding tak ada orang nak tilawah. Itu untuk tabarruk. Itu ulama kata tak dihukumkan sebagai hukum Quran. Habis itu insya-Allah kita akan sambung ni. Ni nak bahas tentang kalau Quran ni duduk dalam beg tuan. Ni dia akan bahas insya-Allah. Quran duduk dalam beg. Ya. Quran tafsir. Baik. Dua soalan. Itu sebenarnya jawapannya ada dalam kitab ni. Lepas ni sikit lagi. Tapi tak apa, saya jawablah. Quran duduk dalam tafsir. Quran yang ada tulisannya dalam tafsir, ulama kata kena tengok. Kalau tafsir ataupun terjemahan, kita panggil hari ni Quran terjemahan. Kalau tulisan Melayu ataupun tafsiran itu lebih banyak daripada tulisan Quran, dan itulah sinonim dengan Quran tafsir ni. Bila sebut kata Quran tafsir lebih daripada terjemahan, memang bahasa Melayu, bahasa yang bukan Quran lebih banyak daripada Quran. Pada ketika ni hukumnya harus pegang tanpa wuduk. Ni dia, kita ada dalam kitab ni, tapi lepas ni pegang yang berikutnya. Dia kata wa fi tafsir, dalam tafsir tak apa. Boleh, lepas tu orang puang uzur dia boleh pegang Quran. Dia boleh pegang Quran dia, Quran tafsir. Tapi syarat tafsir itu mesti tafsir lebih banyak daripada Quran. Dan itu sinonimnya gitulah, tak ada lah. Kalau terjemahan lebih-lebih lagi lah. Memang terjemahan Melayu dia akan lebih banyak daripada bahasa Arab. Jadi maknanya kalau pegang tafsir tak ada masalah. Tu bagian tu tafsir. Lepas tu yang dalam skrin ni pula, Quran yang kita buka Quran dalam skrin ni. Jadi ni kira Quran tak? Kira Quran ke tak dalam skrin ni tuan-tuan? Ni Quran mana? Program Quran. Ni Quran. Ni kira Quran. Dah kena ada wuduk tak pakai skrin? Tak ada. Pasal ni bukan tulisan ni. Ni gambar. Dia adalah macam bayang. Dia tak ada realiti. Sekejap Quran, sekejap YouTube tuan-tuan, boleh keluar belaka sini. Sekejap keluar bunyi Quran, sekejap bunyi danduk pun ada. Tuan-tuan nak benda. Lepas tu orang tak panggil Quran. Tak panggil Quran ni tak apa ni, sentuh skrin yang baca saya sentuh Quran ni Quran penuh ada, tapi ni bukan, tak dinamakan sebagai tu tulisan, dia gambar orang tak panggil Quran. Okay, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau semua imam dibaca apa ni dalam ada topik dia kena hari apa dia baca? Hari biasa. Baik. Hukum orang baca, orang jumpa sujud as-sajadah di dalam Quran. Ketika dia sembahyang, dia baca ayat sujud sejadah. Ini bukan cerita pagi Jumaat ni, cerita hari-hari biasa. Hukum dia tuan-tuan, mana-mana imam yang dia waktu dia baca Quran sampai ayat sejadah, bila-bila saja, tak kisah sembahyang dia pun, sunat dia sujud. Nak khabar dari segi sunat sujud ni sebenarnya tuan-tuan, sunat sujud siapa yang jumpa ayat, tak kisah luar sembahyang ke, kalau luar sembahyang ketika dia dengar baca Quran. Kalau dalam sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, dari segi sunat, kita membahaskan dari segi sunat, hukum dia sunat tuan-tuan. Baca batu, kalau kita pergi Mekah ke apa, tak imam kan baca jumpa dalam, kan dia baca 30 juzuk kan, memang confirm lah jumpa, tak imam akan sujud. Kau tanya, ya dah tarawih, dah tarawih dah, siapa-siapa pun, mana-mana tak imam jumpa, maka sunat. Tinggal lagi fuqaha ni dia bahas bab ni, ahli fiqh ni dia bahas bab qasad. Qasad ni gini, tadi baca surah Iqra, memang dia qasad. Aku jagi maya Isyak, aku nak baca surah Iqra, aku nak sujud. Tu beza. Memang dia pilih surah Iqra, tujuannya dia kata dia nak
nak sujud. Di sini ulama kata kalau dia qasad begitu dah, dia baca surah Iqra memang tujuan nak sujud, batal solat dia. Dia sujud tanpa qasad. Tanpa qasad ni maksud jangan kita pilih. Ini cerita kalau bukan subuh pagi jemaah. Ni macam kita mayang isyak malam maghrib. Tapi ada orang tak qasad. Memang baca surah Iqra. Ya tak? Patut jumpa ayat sejadah. Sunat ada pilihan ada situ. Bila jumpa ayat sejadah kita tengah mayang, jumpa ayat wasjud waqtarib. Ni patutnya sunat nak buat, nak dapat pahala. Sujud. Tak mau sujud pun tak apa. Tapi sah. Nak katanya sunat kalau saya mayang isyak ke mayang zuhur ke mayang dia saya baca ayat sejadah. Sunat tak? Sunat. Tapi isu kalau selain subuh pagi Jumaat ni isu qasad. Jangan dia ada qasad baca surah itu tujuan untuk sujud. Tetapi kalau subuh pagi Jumaat, ulama menyatakan tak apa dia sujud walau qasad. Itu je special sikit subuh pagi Jumaat ni, sebab subuh pagi Jumaat ni dia memang tuntutan suruh baca surah As-Sajdah dengan insan. Tuntutan dia dah. Bukan pilihan tu. Tuntutan memang ada pentasyrik, ada pensyariatan. Memang subuh pagi Jumaat ni sunat mana-mana imam, rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua insan. Jadi maknanya kita tak sebut lah, tak timbul lah isu kata dia mari memang nak sujud. Tak. Dia mari memang nak baca surah As-Sajdah pasal memang dia dituntut untuk baca surah As-Sajdah. Itulah kita dia. Lepas tu kita kecualikan subuh pagi Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan jadi makmum nampak ada tak imam sujud, tuan-tuan sangkaan gitu sudahlah. Sangkaan ni tak imam dia pasal dia jumpa ayat sejadah dia sujud lah. Kira beres lah. Kita tak imam ni, kita makmum ni senang je tak, kita ikut je. Kita ikut. Lepas tu tak wajib tanya, tak usah tanya tak imam tadi kosok ke guna, panjang cerita. tak usah petang tak imam kan. Biar ke dia, tuan-tuan dia sujud, tuan-tuan sujud je belakang. Kosok ke tak kosok ke, yang penting secara zahirnya siapa yang baca Quran jumpa ayat sejadah sunat dia sujud. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. اللهم ارزقنا فهم النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.